buli dan buli. Saban hari kita melihat isu buli semakin berleluasa dalam kalangan remaja, terutama di sekolah harian, sekolah berasrama penuh dan juga sekolah pemulihan. Dan kalau kita tengok, dan sekiranya dibiarkan, pembuli akan menjadi ketagih dan seronok kerana boleh membuli dan melakukan tindakan kepada mangsa buli. Apa yang terjadi kepada mangsa buli? Berdasarkan pengalaman saya bersama klien yang pernah melalui situasi dibuli, klien merasakan bahawa tidak seronok untuk pergi ke sekolah, berasa sedih dan yang paling penting berasa sangat takut. Dan kalau kita tengok pada hari ini di Malaysia, tahap kesihatan mental ataupun cara anak-anak kita berfikir untuk remaja berusia 10 hingga 19 tahun, kecenderungan ataupun idea untuk membunuh diri semakin meningkat sehingga 39.5% pada tahun 2021. Jadi, apakah itu buli? Dan adakah kita pernah melalui ataupun menjadi mangsa buli oleh orang lain? So tuan-tuan, hari ini saya nak kupas apa itu buli. So kalau ikutkan buli ni adalah satu tindakan ataupun perkara yang menyebabkan kita merasa sakit ataupun kita merasa sengsara dan dilakukan secara berulang kali. Dan kalau kita tengok buli ni dia ada 4 jenis buli. Dan yang pertama, buli secara fizikal. Dan ini kerap berlaku dalam kalangan remaja di sekolah. Buli secara memukul, menyepak ataupun menyakiti melalui sentuhan. Dan ada juga buli secara fizikal melalui mencuri barang-barang kita ataupun barang kawan dia. Seperti kalau di sekolah, anak-anak akan kerap mengadu, "Papa, pensel hilang. Papa, pemadam hilang." Dan kalau anak-anak di asrama pula, "Cikgu, warden, Maggi saya hilang, baju t-shirt saya hilang." Dan tahu-tahu baju tu telah dipakai oleh orang lain dan tidak dibasuh selepas digunakan. Itu buli yang pertama. Dan untuk buli yang kedua, buli secara emosi melalui ejekan, kritikan. Kalau kita tengok kawan kita tu berbadan besar, mula kita panggil gemuk. Kalau kita tengok kawan kita tu berkulit gelap, kita akan panggil dia black. So itu antara ejekan ataupun gangguan buli secara mental. Dan yang ketiga, buli secara isyarat. Daripada jauh ditunjuk kulit dia ni, ataupun isyarat menyuruh ataupun mengarahkan kawan dia untuk melakukan kerja kepada dia, seperti baling botol untuk kawan tu ambil air di water cooler. Itu pun buli kerana dilakukan secara berulang-ulang dan tanpa rela hati oleh pelajar yang lain. Dan yang terakhir tuan-tuan, buli secara cyber. Isu ni saya pernah lalui bersama dengan klien saya. Bila klien saya sebut dia ada 5 orang kawan dan 4 adalah kawan baik, dan mereka ni, yang seorang ni tadi telah dipulaukan oleh kawan dia. Mereka wujudkan grup WhatsApp dan kawan tadi yang seorang ni tidak dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Dan akhirnya bila saya tanya dengan dia, "Apa you rasa bila you tidak dimasukkan dalam grup WhatsApp?" Dia sebut dia rasa diri dia tidak berharga. Dia rasa hidup ni tidak sempurna dan dia rasa dia tidak disayangi oleh kawan-kawan yang lain. Justru, mari kita katakan tidak kepada buli di sekolah. So, yang pertama, tips untuk elak daripada dibuli, jangan malu dan jangan takut sekiranya anda sedang menjadi mangsa buli di sekolah. Sebab apa? Kadang-kadang ada pelajar yang dia rasa dia telah remaja, so dia malu untuk mengaku dia sedang dibuli. Dan yang kedua, pastikan anda memberitahu kepada pembuli untuk berhenti daripada membuli secara tegas dengan menggunakan eye contact. Dan yang ketiga, sekiranya masih berlautan, elakkan diri daripada pembuli dan jauhkan diri daripada mereka. Dan yang keempat,
elakkan diri daripada duduk seorang diri dan rapat dengan cikgu-cikgu di sekolah. So bila kita rapat ni, pembuli pun akan tengok dan akan merasa risau untuk membuli kita. Dan yang kelima, kepada ibu bapa, sekiranya anak-anak pulang daripada sekolah, mereka memberitahu mereka menjadi mangsa buli kepada orang lain, ibu bapa jangan cepat melata, jangan pula disuruh buli balik kawan tu, jangan pula diviralkan isu tu, tetapi ibu bapa boleh pergi ke sekolah dan berbincang untuk membuat siasatan dan juga tindakan kepada pembuli. So, tanggungjawab kita bersama untuk mewujudkan suasana sekolah yang selamat dan sejahtera. Dan yang terakhir, sekiranya anda masih menjadi mangsa buli, terutamanya secara fizikal, jangan teragak-agak untuk membuat laporan polis, supaya budaya buli dapat diberhentikan di sekolah dan kita seronok untuk pergi ke sekolah. Katakan tidak kepada budaya buli. Sekian daripada saya. Terima kasih.